Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Dengan penuh rendah diri, Pengarah mengucap terima kasih kerana diberikan kesempatan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan usul menjunjung kasih ke atas Tita Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor sempena pembukaan rasmi Pengarah keempat Dewan Negeri Johor ke-13. Yang berhormat Dato' Speaker, selaku staf pembangkang, kami akan memain peranan lebih aktif dalam membentangkan idea-idea bernas yang bermanfaat rakyat. Kami yakin idea yang baik tentunya akan diguna pakai oleh kerajaan. Keyakinan ini kerana kami amat yakin dalam sebuah sistem demokrasi yang matang dan sihat, rakyat akan beroleh manfaat atas persaingan idea antara parti pemerintah dan pembangkang. Contohnya, kami konsisten terhadap isu pengangkutan awam termasuklah perkhidmatan bas percuma. Kesannya kerajaan negeri telah mengumumkan pelaksanaan perkhidmatan bas percuma di Johor Bahru untuk tahun 2016 dan meminta anak syarikat Jacob untuk menambah baik lagi sistem perkhidmatan bas antara bandar. Ada pandangan mengatakan bahawa pembangkang akan rugi jika UMNO BN meniru idea-idea yang kami bawa. Namun kami bermangga jika idea-idea yang kami lunaskan menjadi sebab kepada rakyat untuk mendapat kehidupan yang lebih selesa, sekalipun idea tersebut diceblak dan dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Bagi kami, ia sebenarnya adalah sumbangan kami untuk kesejahteraan rakyat. Kami optimis bahawa rakyat rasional dan bijak menilai komitmen serta visi yang kami kemukakan. Kami yakin rakyat akan berikan peluang kepada barisan pembangkang untuk memainkan peranan lebih besar sebagai kerajaan bagi merealisasikan perubahan-perubahan demi kesejahteraan negeri Johor. Yang berhormat Dato' Speaker, kami mengadu-alukan pengumuman Pedan Pertumbuhan Strategi Johor kerana pelan seperti ini memberi peluang kepada rakyat untuk memahami pemikiran ekonomi kerajaan negeri Johor. Sebenarnya pendekatan yang lebih baik mengikut lunas demokrasi yang matang adalah dengan menjalankan konsultasi atau perundingan sebelum diumumkan pelan tersebut atau dasar-dasar lain. Ini termasuklah melibatkan pembangkang negeri Johor. Pembangkang adalah sebahagian daripada pentadbiran dan sepatutnya dilibat dalam proses penggubalan dasar sama ada dalam bentuk jawatan kuasa terpilih atau bentuk-bentuk lain. Yang berhormat Dato' Speaker, berkaitan PPSJ, kami berpendapat pelan ekonomi mestilah mengambil kira aspek insaniah, bukan bersifat projek mega semata-mata. Dalam hal ini, kami melihat bahawa PPSJ lebih tertumpu kepada projek mega seperti projek kereta api laju Singapura ke Kuala Lumpur, Kompleks Petroleum Padu Pengerang, Forest City dan projek danasan berkembang KTM. Seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak dalam ucapannya, projek-projek mega ini dikatakan sebagai pemacu ekonomi Johor. Namun bagi kami, jika kita mengambil PIPC sebagai contoh, jelas sekali kerajaan tidak wajar memberikan tumpuan terhadap projek ini dalam keadaan harga minyak global yang masih rendah. Namun malangnya kerajaan tetap meneruskan pembangunan mega ini tanpa mengira kesesuaian keadaan ekonomi sama ada yang lembab sekarang ini. Mengambil projek kereta api laju sebagai satu lagi contoh, Pakatan Harapan telah mencadangkan agar projek ini dihentikan menerus bajet alternatif 2016. Ini kerana keutamaan bagi rakyat pada masa ini bukan projek mega yang akan bermanfaat Singapura ke Kuala Lumpur jika hendak
dibandingkan dengan keperluan agar dibangun rangkaian kereta api dari Kuching ke Tawau. Kedua, kita perlu menjawab kepada persoalan apa kayu ukur kejayaan PPSJ. Adakah kemasukan pelaburan ke sektor hartanah di selatan Johor boleh dikira sebagai ukuran kejayaan PPSJ? Menjawab persoalan pelan ekonomi negeri yang mementingkan pembangunan insania tadi, kami berpendapat PPSJ tidak boleh dianggap berjaya sekiranya bangsa Johor masih terpaksa ke Singapura atau Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Bagi kami, PPSJ hendak mampu menawarkan kepada bangsa Johor untuk bekerja dalam industri atau sektor pertanian dan industri lokal dengan tawaran gaji yang baik menerusi penggunaan sistem teknologi yang efisien serta bekerja berkemahiran tinggi. Namun malangnya PPSJ tidak menggambarkan apa strategi kerajaan negeri untuk menjaga ekonomi Johor menerusi pembinaan insan yang berkemahiran tinggi dan komitmen pemberian gaji yang berpatutan. Kesannya kerajaan negeri tidak akan mampu memberikan solusi kepada isu kemanjuran warga asing kemahiran rendah di Johor dalam bidang perindustri dan pertanian negeri. Akhirnya bangsa Johor khususnya anak-anak muda ibadat dianaktirikan negeri sendiri. Bolehkah PPSJ menjamin akan sampai masanya satu generasi nanti ekonomi Johor tidak lagi memerlukan buruh asing tanpa kemahiran dan anak Johor tidak perlu bekerja di Singapura atau Kuala Lumpur? Ini adalah cabaran sebenar untuk kita semua. Persoalan yang mesti dibangkitkan adalah bagaimanakah mekanisme kerajaan negeri untuk menaik taraf industri kecil dan sederhana dan juga sektor pertanian yang diliputi sebahagian besar negeri Johor. Dalam hal ini, pembangkang memandang serius dengan menggariskan agenda fokus kami iaitu membangunkan ekonomi untuk rakyat. Agenda ini akan memfokuskan isu-isu seperti peluang pekerjaan anak mula, keadaan ekonomi di kawasan separuh bandar dan keperluan ekonomi masyarakat dalam aspek pertanian khasnya di zon Johor Utara dan zon Johor Tengah. Bangsa Johor memerlukan dana, kemahiran teknikal dan teknologi yang efisien hasil penyelidikan universiti tempatan serta dasar kerajaan yang memberi galakan kepada mereka. Kami tegaskan PPSJ tidak dilihat memberi tumpuan yang diperlukan untuk menjayakan industri dan pertanian apatah lagi menggemukakan solusi kepada aspek mengekalkan anak muda bangsa Johor agar menyumbang untuk negeri Johor menerusi peluang pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Ketiga, walaupun setiap daerah diberi peranan penerusi industri fokus, namun kami melihat bahawa aspek perhubungan antara daerah masih tidak diberikan perhatian serius. Negeri Johor dan bangsanya akan menjadi sebuah bangsa yang disegani bukan kerana tanda aras pembangunan industri di peringkat daerah semata-mata, tetapi aspek jaringan perhubungan antara daerah juga amat penting. Kita perlu bersyukur kerana tanah jajahan Johor meliputi utara sehingga selatan, dari Muar sehingga daerah paling selatan dalam Malaysia iaitu Johor Bahru. Oleh itu, negeri Johor mestilah memiliki jaringan pengangkutan awam yang efisien dan memudahkan pergerakan rakyatnya untuk berhubung dari satu daerah ke satu daerah yang lain. Kita tidak boleh membiarkan bangsa Johor di Muar berasa seolah-olah tidak terhubung dengan Johor Bahru, sedangkan kedua-dua daerah adalah merupakan daerah milik negeri ini. Seorang datuk bandar di Colombia yang berjaya membina sistem pengangkutan awam yang murah dan efisien ada berkata,
Petanda kepada kemajuan sesebuah negeri bukanlah apabila rakyat jelata mampu memiliki kereta persendirian, tetapi apabila rakyat yang kaya di negeri itu juga memilih untuk menaiki kenderaan awam. Ini bersesuaian dengan satu lagi agenda fokus kami, di mana kami amat yakin kehidupan bangsa Johor akan bertambah baik jika perkhidmatan pengangkutan awam mampu membawa mereka dari satu lokasi ke lokasi yang lain mengikut masa yang tepat, pantas, selamat dan rangkaian akses yang luas. Kami mengucap tahniah atas pengisytiharan perkhidmatan bas percuma yang dianjurkan oleh kerajaan negeri kerana ianya amat sejajar dengan seruan yang telah pun kami utarakan sejak beberapa kali sidang DUN sebelum ini. Namun masih terdapat beberapa kelompangan yang perlu ditingkatkan lagi, seperti perkhidmatan bas antara bandar dengan izinnya intercity dan juga bandar-bandar di zon Johor Utara dan Tengah. Keempat, kami konsisten dengan pendirian bahawa pelan ekonomi Johor tidak boleh hanya tertumpu terhadap sektor hartanah dan wilayah Iskandar sahaja. Pembangunan yang lestari dan memanfaat semua rakyat perlu memberikan tumpuan kepada sektor tempatan yang benar-benar wujud, bukan sekadar hartanah semata-mata. Begitu juga dari hal pembangunan yang baik tidak seharusnya tertumpu kepada wilayah Iskandar atau Johor Selatan sahaja. Johor Utara dan Johor Tengah turut memerlukan dasar yang boleh menjamin pembangunan dan memanfaatkan generasi bangsa Johor yang akan datang. Melihat semula PPSJ, kami khawatir ia sekadar mengangkat daerah-daerah di Johor dengan penjelamaan semula menerusi industri sedia ada, namun tidak memikirkan kaedah memajukan industri agar benar-benar menjadi hub industri lokal. Contohnya Tangkasa memangnya sejak dahulu lagi terkenal sebagai sugar tekstil, tetapi persoalannya, adakah kerajaan negeri berhasrat menjadikan daerah ini sebagai lokasi pusat industri penggeluar tekstil yang dapat memaksimumkan kemahiran anak-anak Johor, bukan sekadar menjadi pusat dagangan barangan luar negeri atau luar negara semata-mata. Walaupun begitu, kami memuji usaha kerajaan negeri menerusi pelan pertumbuhan strategi Johor, namun ia mesti disusuli dengan perincian serta langkah-langkah empirikal dengan menjadikan penekanan kaedah pembangunan insaniah dan dasari bagi memastikan bangsa Johor benar-benar memperolehi manfaat atas setiap peran ekonomi yang pembangunan yang ingin dijalankan. Jangan sampai ia menjadi ibadat indah khabar dari lupa. Yang berhormat Dato' Speaker, Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar turut bertitah mencadangkan penubuhan sebuah bank Johor. Saya merafat sembah dan mengalu-alukan cadangan ini. Dari satu aspek, cadangan mewujudkan bank Johor amat wajar sekali, khususnya dalam memberikan tumpuan kepada aspek menaik taraf industri kecil dan sederhana serta sektor pertanian. Bank semasa melibatkan IKS dan juga Agrobank tidak berjaya memberikan tumpuan serius dalam aspek mengembangkan industri kecil dan sederhana serta sektor pertanian. Bank perdagangan pula terlalu fokus terhadap pinjaman melibatkan hartanah, pinjaman kenderaan dan pinjaman kepada syarikat berskala besar. Menurut maklumat pada tahun 2014 daripada Bank Negara, Bank Perdagangan menyediakan purata 60.14% pinjaman kepada sektor isi rumah, manakala hanya 9.09% daripada pinjaman disalurkan kepada sektor pertanian, pembuatan
perlombongan dan utility. Oleh itu, Bank Johor berpotensi menjadi salah satu bank yang dapat membantu mengubah landscape industri kecil dan sederhana serta sektor pertanian di negeri ini untuk berkembang maju. Yang berhormat Dato' Speaker, saya ingin mengemukakan 4 perkara berhubung Bank Johor. Pertama, bank perdagangan utama telah berlebihan dalam pemberian pinjaman kepada sektor hartanah, sedangkan untuk tempoh jangka masa panjang, sektor hartanah bukan sektor yang bersifat produktif. Kedua, dalam menghuraikan hal ini, kami melihat bahawa pemberian pinjaman untuk sektor hartanah lazimnya berhubung langsung dengan aspek kecukupan pendapatan seseorang peminjam. Pinjaman berkaitan hartanah akan gagal diperolehi tanpa jumlah pendapatan yang bersesuaian ataupun tinggi. Justru, pinjaman kepada individu yang berpendapatan rendah hanyalah akan menjunamkan mereka kepada bencana kewangan isi rumah untuk satu tempoh yang panjang. Ketiga, lanjut situasi ini, kerajaan persekutuan mahupun negeri terpaksa membina lebih banyak rumah untuk disewa atau mewujudkan lebih banyak skim rumah sewa beli untuk mereka yang berpendapatan rendah, bahkan tidak mustahil juga bagi mereka yang berpendapatan sederhana. Justru, jika Bank Johor dapat berfungsi melakukan transformasi besar untuk menaik taraf industri kecil dan sederhana serta sektor pertanian, secara tidak langsung ia akan turut membantu mewujudkan peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan bangsa Johor. Secara tidak langsung juga ia akan meningkatkan kuasa beli dan menaikkan aras boleh pinjam bangsa Johor terhadap pinjaman hartanah dan perumahan yang sedia ada ditawarkan oleh bank-bank perdagangan. Keempat, kami menyeru agar reserve yang terhad dan dana kerajaan negeri Johor serta GLC digunakan secara strategik untuk meningkatkan produktiviti jangka panjang negeri Johor. Menganggap sektor hartanah ini sebagai bukan sektor produktif yang mendesak, pendedahan Bank Johor kepada sektor tersebut hendaklah dikurangkan. Yang berhormat Dato' Speaker, setelah saya memangkitkan 2 isu besar melibatkan polisi dasar negeri, iaitu Pelan Pertumbuhan Strategi Johor dan Bank Johor, saya ingin membawa kesempatan membangkitkan isu setempat di kawasan Batu Pahat. Yang berhormat Dato' Speaker, untuk makluman Dato' Speaker, projek perancangan pinggir Batu Pahat fasa pertama sepanjang Sungai Batu Pahat telah bermula dengan proses merobohkan kediaman dan bangunan di sepanjang Sungai Batu Pahat dari pintu Abu Bakar Condong, air Bakar Condong hingga ke pintu air Jalan Sultanah pada 28 hari bulan Mac. Jawapan yang saya terima daripada Dewan Yang Mulia ini menyatakan bahawa pedan induk yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Landscape negara yang menangkomi perancangan yang bermula dari jambatan Sungai Batu Pahat sehingga di hadapan pasar awam, iaitu sepanjang 1.5 km. Perancangan pembangunan ini dibahagikan kepada 2 fasa, di mana fasa pertama dicadangkan dari jambatan Batu Pahat sehingga Jalan Abu Bakar. Saya berasa kecewa kerana projek ini telah dijalankan tanpa mengikut jawapan yang diberikan oleh pihak Dewan Yang Mulia ini. Untuk maklumat Dato' Speaker, saya tidak memantah pembangunan ini dijalankan, tetapi sekurang-kurangnya perlulah diadakan dialog antara agensi kerajaan yang terlibat dengan penduduk, bukan menyampaikan mesej melalui orang tengah. Sebagai sebuah kerajaan yang prihatin dan mengambil berat atas masalah yang dihadapi oleh rakyat, sepatutnya pihak berkuasa hendak mengeluarkan notis terakhir selama seminggu, iaitu notis yang menyatakan tarikh perobohan akan dijalankan. Penduduk yang tinggal di sana bukanlah dari golongan orang baru dan kaya.
Mereka telah mendiami kawasan tersebut sejak merdeka. Mereka sayang dan mencintai tempat kediaman mereka. Mereka bukanlah tidak mahu berpindah, tetapi kesempitan hidup sebahagian dari mereka menyebabkan mereka terpaksa mengambil keputusan hingga ke saat akhir untuk berpindah. Yang berhormat Dato' Speaker, soalan yang saya ingin bawa dalam dewan ini adalah, bilakah projek fasa kedua dan ketiga akan dimudahkan oleh pihak berkuasa yang bermula dari pintu air Jalan Sultanah hingga ke Parit Lobi, serta dari Parit Lobi hingga ke Pejabat Perikanan? Adakah ianya akan dimaklumkan kepada pihak terlibat oleh pihak berkuasa seperti menempah notis sebelum proses perlobohan bangunan dan rumah penduduk dijalankan? Soalan yang ketiga, di manakah akan ditempatkan semua peniaga yang terdiri daripada peniaga-peniaga pasar marah Batu Pahat dan peniaga-peniaga makanan di sepanjang Jalan Syahbandar? Soalan yang keempat, bilakah bantuan yang dicadangkan kepada penduduk dan peniaga terlibat melalui SUK bahagian perumahan memberi peluang kepada mereka menduduki rumah kos rendah, sederhana rendah, serta rumah mampu milik dan kedai kos sederhana dalam kawasan Majlis Perbandaran Batu Pahat di bawah program Task Force Perumahan Negeri yang dipengerusi oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dapat ditunaikan. Garam sila gulung. Isu tempatan yang saya ingin bawa adalah mengenai pasar awam Batu Pahat Jalan Syahbandar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak berkuasa kerana menyiapkan sistem peparitan dalam kawasan pasar serta memasang awning bagi keselesaan peniaga dan pelagang. Bagaimanapun saya berharap pihak berkuasa tempatan dapat menyediakan bekalan elektrik kepada peniaga gerai makan sementara yang berada berdekatan pasar awam sementara. Dengan adanya bekalan elektrik ini akan memberikan keselesaan kepada pelagang serta para peniaga. Yang berhormat Dato' Speaker, boleh bagi 10 minit lagi tak? 10 minit. Masa dah cukup masa. 10 minit lah. Tak boleh habis, ada 3 muka surat lagi. Isu tempatan yang ketiga ialah kerosakan jalan di Jalan Pariaman. Jalan Pariaman merupakan jalan yang sempit. Sebelah sisi kanannya adalah parit. Dahulu walaupun jalan ini sempit, tetapi masih tiada masalah besar yang mengganggu kesejahteraan penduduk-penduduk di sana. Namun kini banyak projek perumahan telah dijalankan di sepanjang jalan. Kenderaan berat yang membawa batu batan telah merosakkan jalan dan mengakibatkan jalan bendam. Perkara ini pernah saya bawa ke Majlis Pembandaran Batu Pahat dan telah dimaklumkan bahawa kerja pembangunan masih belum diselesai dan kerja-kerja pembaik pulihan hanya akan dijalankan selepas projek perumahan siap dibina sepenuhnya. Pemaju menjalan projek perumahan di kawasan Parit amat telah gagal memastikan keselamatan struktural jalan sehingga menyebabkan risiko keselamatan kepada pengguna jalan raya. Keadaan ini telah merumitkan penduduk-penduduk sekitar serta membawa ancaman keselamatan dan nyawa kepada penduduk tempatan. Sebagai kerajaan yang efisien dan prihatin, adakah kerajaan tempatan mengizinkan perkara ini dibiarkan sahaja berlaku sehingga apabila kemalangan berlaku, barulah tindakan lanjut hendak diambil? Adakah pihak berkuasa telah menjalankan pemantauan bagi memastikan pembangunan di setiap tempat di jalan mengikut syarat-syarat yang ditentukan? Adakah wang amanah pemaju boleh digunakan untuk memperbaiki jalan yang dirosakkan oleh pemaju sendiri? Penduduk di sekitar Yang berhormat Dato' Speaker, mengenai isu gangguan bekalan air bersih, menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Negeri Johor, bekalan air masih mampu dibekalkan ketika ini untuk tempoh 3 bulan. Tetapi operasi bekalan berjadual di daerah Kota Tinggi dan mesin akan dilaksanakan
pada 18 hari bulan dan 20 April nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya kerana telah mengambil beberapa langkah jangka pendek untuk memastikan penyusutan air di dua empangan berkenaan tidak menjejas pengguna di kawasan terlibat. Penggarap berminat mengetahui apakah kajian pelan jangka panjang dan jadual implementasi untuk memastikan bekalan air di negeri Johor sentiasa mencukupi, bersih, bahkan mampu dibekal kepada negeri atau negara lain. Cuaca panas atau kemarau tidak boleh menjadi alasan bahawa air bersih tidak boleh dibekalkan selagi mana usaha yang benar-benar serius belum diambil. Setelah berusaha, barulah kita serah segalanya kepada Tuhan. Dengan ini barulah rakyat yakin bahawa kerajaan negeri mampu dan berazam mengatasi masalah air tersebut. Saya amat bersetuju dengan pandangan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim bahawa kerajaan harus menggalakkan supaya setiap rumah mempunyai sistem pengumpulan air hujan untuk kegunaan luar. Saya mencadangkan kepada kerajaan agar memberi insentif kepada pemaju perumahan yang memasang sistem pengumpulan hujan di kawasan rancangan perumahan mereka. Air hujan yang dikumpul itu dapat digunakan untuk kerja pembersihan, menyiram tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Usaha ini merupakan usaha yang patut dimulakan sehingga semua taman perumahan baru yang dirancang mempunyai sistem tersebut dan amalan memasang sistem pengumpulan hujan menjadi amalan rakyat. Pengarah sila duduk. Ahli yang berhormat, sidangan ditangguhkan hingga jam 2:30 petang.